Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Tab selaku pensarah bagi khusus Ulumul Quran. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan ulasan buku yang bertajuk Al-Quran, Kitab Sains dan Medis. Pembentangan saya akan merangkumi pendahuluan beota penulis, sinopsis buku, ulasan kandungan, kelebihan dan kekurangan buku, pengajaran serta kesimpulan. Kita teruskan dengan pendahuluan. Buku ini membincangkan hubungan antara Al-Quran dengan ilmu sains dan perubahatan. Melalui buku ini, penulis mengajak membaca untuk melihat dan memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui kejadian alam yang ada di sekeliling kita. Antara perkara yang dibincangkan ialah alam semesta, matahari, bulan dan kehidupan manusia. Seterusnya ialah biodata ringkas penulis. Penulis buku ini ialah Syekh Yusuf Al-Haji Ahmad. Penulisan beliau memberi tumpuan kepada hubungan antara Al-Quran dengan bidang sains dan perubatan. Melalui karya ini, beliau membaca untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui kejadian alam dan kehidupan manusia. Penulis juga membincangkan beberapa perkara berkaitan ilmu sains, perkembangan alam semesta dan aspek kesihatan. Seterusnya, slide keempat, saya akan menerangkan sinopsis buku. Secara umumnya, buku ini mempunyai dua bahagian utama. Bahagian pertama ialah Al-Quran, Kitab Sains. Bahagian ini membincangkan tentang alam semesta, pergerakan benda-benda di langit, matahari, bulan, siang dan malam, serta beberapa fenomena alam. Seterusnya ialah Al-Quran sebagai kitab sains. Dalam bahagian ini, penulis membincangkan alam semesta bagi salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, matahari dan bulan semuanya mempunyai antara yang tersusun. Oleh itu, manusia digalakkan untuk memerhati dan mengkaji alam bagi menambahkan ilmu pengetahuan. Pada pendapat saya, ilmu sains juga boleh membantu kita untuk lebih mengenali kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, slide yang keenam ialah kemukjizat saintifik Al-Quran. Penulis mengingatkan beberapa fenomena alam dengan syarat-syarat Al-Quran. Antara perkara yang dibincangkan ialah kejadian langit, bumi dan benda-benda yang terdapat di angkasa. Melalui berbincang ini, kita dapat melihat bahawa alam semesta mempunyai sistem yang sangat teratur.
Hal ini dapat mendorong kita untuk berfikir dan membuat penelitian terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, slide yang ketujuh ialah kelahiran dan perkembangan antara semesta. Buku ini turut membincangkan tentang asal-usul dan berkembang alam semesta. Antara topik yang disentuh ialah teori Big Bang. Perbincang ini menunjukkan bahawa alam semesta masih menjadi bidang kejadian manusia sehingga hari ini. Walaupun ilmu sains semakin berkembang, masih banyak perkara-perkara yang belum diketahui sepenuhnya. Ini menunjukkan bahawa ilmu manusia mempunyai batas tertentu. Seterusnya, slide yang ke-8 ialah pergerakan Islam semesta. Matahari, bulan dan objek-objek di angkasa mempunyai pergerakan mengikut aturan tertentu. Pergerakan yang ditersusun ini menunjukkan bahawa alam semesta bukanlah sesuatu yang berlaku tanpa aturan. Sebagai umat Islam, kita boleh mengambil pengajaran daripada kejadian alam dan melihatnya sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ialah slide yang ke-9 ialah matahari, bulan dan kejadian siang dan malam. Matahari dan bulan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Kejadian siang dan malam pula berlaku secara teratur setiap hari. Peredaran matahari dan bulan juga mempunyai kaitan dengan perjalanan masa. Oleh itu, kita sepatutnya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menganggap kejadian alam sebagai sesuatu yang biasa semata-mata. Seterusnya, slide yang ke-10 ialah fenomena alam dan penerokaan angkasa. Antara perkara yang dibincangkan ialah aurora, kecepatan cahaya, penerokaan ruang angkasa dan tekanan udara. Perkembangan teknologi telah memperolehkan manusia meneroka angkasa dan memperoleh berbagai pengetahuan baharu. Namun begitu, alam semesta masih sangat luas dan terdapat banyak perkara yang belum diketahui oleh manusia. Jadi kita perlu terus mencari ilmu dan pada masa yang sama menyadari bahawa pengetahuan manusia masih terbatas. Seterusnya, slide yang ke-11 ialah Al-Quran dan perubatan. Buku ini menjelaskan bahawa kesihatan merupakan perkara penting dalam kehidupan manusia. Kesihatan bukan sahaja
melibatkan tubuh badan, terlebih juga keadaan jiwa dan emosi. Al-Quran boleh menjadi sumber ketenangan dan kekuatan rohani. Pada masa yang sama, apabila menghadapi masalah kesehatan, kita juga perlu berusaha mendapatkan perawatan yang sesuai. Seterusnya, slide yang ke-12 ialah kelebihan buku. Antara kelebihan utama buku ini ialah kandungannya menggabungkan ilmu Al-Quran, sains dan perubatan. Buku ini juga mempunyai berbagai topik yang menarik dan dapat menambahkan pengetahuan pembaca tentang alam semesta. Selain itu, kandungannya dapat membantu kita menyertai kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta menyadarkan kita tentang pentingnya menjaga kesehatan fizikal dan rohani. Pada pendapat saya, buku ini sesuai dibaca oleh mereka yang ingin menambahkan ilmu dan memahami hubungan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Seterusnya, slide yang ke-13, kekurangan buku. Walaupun mempunyai banyak kelebihan, buku ini juga mempunyai beberapa kekurangan. Antara ialah terdapat beberapa topik sains yang agak sukar untuk difahami, terutama bagi pembaca yang kurang mempunyai pengetahuan dalam bidang tersebut. Selain itu, terdapat istilah-istilah saintifik yang mungkin kurang biasa daripada sesetengah pembaca. Oleh itu, pembaca mungkin perlu membuat pembacaan tambahan untuk memahami sesetengah topik dengan lebih baik. Namun begitu, kekurangan ini tidak menghilangkan manfaat yang terdapat dalam buku tersebut. Seterusnya ialah pengajaran daripada buku. Pengajaran daripada buku boleh diambil daripada buku ini. Antara pengajaran utama ialah kita hendaklah sentiasa menghargai kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui kejadian alam. Kita juga perlu rajin menurut ilmu, sama ada ilmu agama ataupun ilmu sains. Selain itu, kita perlu menjaga kesehatan tubuh badan dan jaga kesehatan jiwa. Buku ini turut mengajar kita supaya tidak sumbang dengan ilmu yang dimiliki, karena ilmu manusia sangat terbatas. Oleh itu, ilmu yang kita pelajari hendaklah digunakan untuk kesehatan diri sendiri dan orang lain. Seterusnya, slide yang ke-15, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, buku ini memberikan gambaran tentang hubungan antara Al-Quran, sains dan perubatan. Berbincang mengenai alam semesta dapat meningkatkan kesadaran kita terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, buku ini juga
mengingatkan kita tentang kepentingan menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Walaupun terdapat beberapa topik yang agak sukar difahami, buku ini tetap mempelajari banyak ilmu dan pengajaran yang bermanfaat. Secara kesimpulannya, buku ini menggalakkan kita menjadi ihsan yang berilmu, bersyukur dan sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja pemandangan saya pada hari ini. Saya terhadap pemandangan ini dapat memberi sedikit sebanyak pengetahuan tentang kandungan dan ulasan buku yang telah saya bentangkan. Sekian sahaja dari berita saya. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.